Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pada hari ini insya-Allah anda akan bersiaran bersama dengan saya mengenai satu topik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan kemurungan, ya. Okey, sebelum ni saya dah pernah sebut, okey, tapi kali ini saya nak remind sekali lagi mengenai kemurungan, kerana kemurungan ni adalah salah satu masalah kesihatan mental yang sangat serius yang sedang melanda negara sekarang lah, ya, terutama sekali di dalam musim pandemik uh, COVID-19 sekarang ni, ya. Okey, jadi dengan bermacam-macam masalah ataupun isu yang timbul di rumah, ya, mungkin melibatkan pelajar, mungkin melibatkan keluarga. Okey, jadi kita harus ambil serius, pandang serius lah berkenaan dengan kemurungan ini, ya. Yang pertamanya, kita kena kenal pasti dahulu apa itu kemurungan, ya. Okey, saya baca sedikit daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ni, KKM ni, mengatakan kemurungan itu adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah atau meradang, serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu dan penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, ya, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Dan kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun lah, ya. Okey, jadi kita kena semak sedikit lah, ya, gejala-gejala kemungkinan kita mengidap kemurungan. Okey, untuk tanda-tanda dan gejala kemurungan, okey, antaranya adalah perasaan kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, cepat rasa letih dan tidak bertenaga, perasaan mudah putus asa, rasa bersalah, rasa diri tidak berguna, berlaku gangguan tidur atau terjaga lebih awal atau berlebihan tidur, hilang selera makan dan berlaku penurunan berat badan yang sangat ketara, mempunyai perasaan rasa lebih baik mati dan kadang-kala disertai dengan percubaan untuk bunuh diri, rasa selalu tidak tenteram dan juga mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan, maksudnya macam saya sebut sebelum ini, tak boleh fokus, ya. Kemudian sukar untuk membuat keputusan. Kemudian ada simptom-simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Kemudian dari sudut seksual kurang nafsu lah, ya. Kemudian pergerakan menjadi terhad, kaku ataupun selalu menjadi resah gelisah, ya. Kemudian yang terakhir, mudah cemas dan juga fobia. Okey, mari kita lihat siapakah yang berisiko untuk mengidap kemurungan, ya. Okey, yang pertama, pernah mengalami kemurungan pada masa yang lepas. Kemudian mempunyai ahli keluarga yang menghidapi kemurungan, sebab terpaksa menjaga orang yang menghidapi kemurungan ni, kemudian terpaksa melayan kerenah-kerenah dia, ya. Kemudian menghidap penyakit kronik, contohnya kanser, diabetes, hipertensi, sakit buah pinggang, strok, sakit jantung atau kesakitan yang berpanjangan, ya. Okey, kemudian individu yang baru hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba, kemudian kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba juga boleh menyebabkan seseorang itu berisiko untuk mendapat kemurungan. Kemudian berlaku perceraian, kemudian berlaku masalah dalam rumah tangga yang berterusan, kemudian menghadapi masalah dalam keluarga, kemudian penyalahgunaan dadah dan juga arak, serta pengambilan ubatan-ubatan tertentu juga berisiko. Kemudian pernah menjadi bangsa penderaan dan berada dalam keadaan tertekan di tempat kerja, pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak, kecenderungan mudah risau ataupun bimbang itu sangat tinggi. Kemudian perasaan sedih semasa dalam pantang ni bagi mereka yang baru bersalin lah, ya. Kemudian berada di dalam krisis ekonomi seperti sekarang lah, ya. Okey.
Okey, baiklah. Mari kita lihat kepada penyebab atau punca kemurungan. Yang pertama, disebabkan oleh perubahan kimia di dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia. Kemudian boleh juga disebabkan oleh keturunan, maksudnya ada family yang memang pernah mengidap kemurungan dan generasi berikutnya mewarisilah ya. Kemudian persekitaran ya, peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga dan sosial. Contohnya hilang pekerjaan di musim COVID-19 ni. Kemudian keluarga pula tidak ataupun kurang memberikan sokongan ya. Okey, hilang pekerjaan, hilang pendapatan ya. Okey, kemudian ubat-ubatan ya. Ada setengah ubat memang juga boleh menyebabkan kemurungan. Kemudian mempunyai penyakit-penyakit lain yang kronik yang menyebabkan seseorang boleh mendapat kemurungan kerana sakit yang lama. Kemudian corak pemikiran juga boleh mencetuskan kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi terhadap diri kita sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya. Okey, contohnya selalu berfikiran negatif juga boleh menyebabkan berlakunya kemurungan ya. Kemudian stressor ni punca stres lah ya. Okey, juga berupaya mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak dikawal. Dan terdapat juga perkara-perkara lain yang boleh mencetuskan kemurungan, termasuklah penyalahgunaan dadah atau ketagihan arak atau menghadapi penyakit yang serius ataupun kronik, tinggal dengan orang yang menghidap penyakit tersebut, maksudnya terpaksa menjaga orang yang sakit terlantar lah ya. Kemudian baru berlaku ataupun tidak semestinya baru ya, kehilangan orang yang tersayang ya, juga boleh menyebabkan berlakunya kemurungan, serta baru melahirkan anak lah ya. Okey, seterusnya saya sebut sedikit berkenaan dengan tanda-tanda dan gejala kemurungan ya. Baiklah, bagi penghidap kemurungan, di antara kesan sampingan yang mungkin dialami adalah yang pertama, mulut akan kering, jadi kena minum air yang banyak, kena kurangkan gula dan sering membersihkan gigi setiap hari. Kemudian akan mudah berasa sembelit, jadi perlu makan banyak bijiran, buah prun, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Kemudian mungkin mengalami masalah pundi kencing, masalah seksual, penglihatan yang kabur dan juga kerap pening. Okey. Dari sudut pencegahannya pula adalah yang pertama, kita kena tahulah sama ada kita sedang menghidapi kemurungan ataupun tidak. So macam mana nak tahu? Kena hadir ke klinik kesihatan untuk menjalankan saringan minda sihat ya, untuk semak kemurungan. Okey, kemudian patuh kepada ubat-ubatan ataupun rawatan yang diberi ya. Kemudian sentiasa bertenang, cuba bertenang dan sentiasa bersikap positif. Maknanya jika ada pemikiran yang negatif, kena selalu gantikan dengan pemikiran yang lebih positif. Kemudian kita kena merancang kewangan lebih awal lah ya. Ini untuk pencegahan ya. Okey, kemudian mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Kemudian menyertai aktiviti yang akan membuatkan kita rasa gembira ya. Seperti bersosial, bersukan, beriadah ya. Kemudian jika banyak tugasan, pecahkan tugasan kepada beberapa tugasan dan menyelesaikan tugasan tersebut mengikut keutamaan ya, supaya tidak berasa tertekan, rasa cemas dan bimbang. Kemudian nanti kemurungan. Kerana apa? Kerana terlalu banyak tugasan ya. Okey, so rawatan yang boleh diperolehi untuk merawat kemurungan adalah seperti berikut ya. Penggunaan ubat ya, ada terapi, kemudian ada psikoterapi dan juga kaunseling ya. Untuk para pelajar boleh dapatkan sesi kaunseling bersama dengan kaunselor, seperti saya di sekolah lah ya. Okey, baiklah. Jika sekiranya anda mengalami kemurungan, memang dikenal pasti
sudah mengalami kemurungan, ya, pastikan anda ada berjumpa dengan doktor di hospital ataupun di klinik kesihatan yang terdekat. Kemudian boleh berjumpa dengan kaunselor, ya, untuk mengadakan sesi kaunseling, ya. Kemudian buat sesuatu yang boleh membuatkan anda gembira ataupun ketawa, ya. Kemudian anda juga boleh rehatkan diri dari perkara yang rutin, maknanya keluar daripada kebiasaan lah, ya. Sebab kita nak elakkan daripada perasaan kemurungan tersebut berterusan berlaku, ya. Kemudian elakkan membuat keputusan yang besar dan berisiko, ya, yang membuatkan kamu akan rasa kecewa lah, ya, apabila berdepan dengan risiko tersebut, ya. Kemudian jika banyak tugasan, pecahkan tugasan seperti yang saya katakan sebelum ini, ya. Tugasan tersebut, apa yang patut diutamakan selesaikan dahulu, apa yang patut dikemudiankan dikemudiankan. Kemudian kena senaraikan tugasan tersebut, dan apabila selesai, tanda, ya, selesaikan satu persatu supaya tidak merasa terbeban, ya. Dan dekatkan diri dengan Tuhan, ya, atau amalan keagamaan lah, mengikut agama masing-masing lah. Okey. Okey, jadi daripada saya itu saja untuk topik berkenaan dengan kemurungan, ya. Saya merujuk beberapa sumber, di antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian jika sekiranya terdapat sebarang masalah, ya, dan rasa-rasanya kemungkinan mempunyai simptom kemurungan, ya, anak-anak pelajar bolehlah menghubungi cikgu. Jikalau tidak dapat menghubungi cikgu kerana masalah data, masalah kewangan, boleh saja WhatsApp cikgu. InsyaAllah cikgu akan berikan perkhidmatan sama ada secara WhatsApp ataupun panggilan telefon lah, ya. Jika kamu ada masalah dari sudut kewangan, insyaAllah cikgu boleh hubungi, yang tidak ada masalah. Apa yang penting, kamu terus berhubung dengan cikgu. Jangan diam, jangan pendam seorang, kerana kemurungan ni boleh membawa kesan yang sangat besar lah dalam hidup kamu lah, ya. Okey. Jadi jangan lupa hubungi cikgu di talian 017-2717-057, ya. Sekali lagi saya ulang, 2717-057, ya. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.